Okay, hai. Okay, so sekarang ni saya nak cerita pasal sistem ekonomi pasaran bebas. Okay, apa tu sistem ekonomi pasaran bebas? So, sistem ekonomi pasaran bebas kita boleh panggil juga sebagai sistem ekonomi kapitalis ataupun laissez-faire. Okay, so laissez-faire ni sebenarnya perkataan tu daripada bahasa Perancis. Laissez-faire ni bermaksud industri atau ekonomi yang bebas daripada kawalan kerajaan. Okey, terutamanya kawalan dari segi tarif dan juga monopoli kerajaan. Okey, so tarif tu maksudnya cukai. Okey, cukai yang dikenakan bila kita nak ekspor barang ataupun perkhidmatan ke luar negara. Okey, so bila kita nak ekspor je barang, kita akan dikenakan cukai. So cukai tu namanya tarif. Kalau negara tu dia mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas, so dia akan bebas daripada cukai ekspor. Okey, cukai yang dikenakan daripada ekspor, import, ekspor. So kalau negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas ni, okey, dia memang bebas daripada monopoli kerajaan, dia bebas daripada kawalan penuh kerajaan. Apa yang you all kena faham ialah sistem ekonomi pasaran bebas ni maksudnya, okey, pihak bukan kerajaan iaitu individu dan juga swasta, okey, dua-dua ni berhak untuk buat keputusan ekonomi tanpa campur tangan kerajaan. Okey, so memang kerajaan tak campur tangan langsung. Okey, semua bebas untuk buat keputusan ekonomi. Okey, so sebab tu nama dia sistem ekonomi pasaran bebas. Bebas. Okay, so korang kena faham dulu apa itu mekanisme pasaran. Okey, mekanisme pasaran tu, dalam mekanisme pasaran, okey, kita ada mekanisme harga. Okey, so mekanisme harga tu boleh dikenali juga sebagai invisible hand ataupun tangan tak nampak. Okey, so ni famous lah, word yang famous untuk mekanisme harga, iaitu invisible hand ataupun tangan tak nampak. So apa maksud invisible hand ataupun tangan tak nampak ni? Okay, so ia adalah mekanisme harga yang ditentukan, maksudnya dalam mekanisme harga ni ada harga pasaran. Okay, so maksudnya harga barang dan perkhidmatan tu ditentukan oleh mekanisme harga ni lah. Okay, so dalam sistem ekonomi pasaran bebas, yang paling berkuasa sekarang ni bukan kerajaan tapi pasaran. Pasaran tu market. So harga barang dan perkhidmatan ditentukan oleh mekanisme harga. Okey, so dalam mekanisme harga ada harga pasaran ataupun market price. Okey, so harga pasaran ni ialah harga semasa ataupun harga terkini, harga sekarang ni barang dan perkhidmatan. Okey, so harga semasa tu, okey, harga semasa tu ditentukan oleh pelbagai faktor yang diambil kira dalam ekonomi. Okey, dan juga harga dalam pasaran tu, harga sekarang tu, harga barang dan perkhidmatan tu mestilah rasional. Okey, so harga pasaran tu adalah ditentukan oleh, kiranya dia ambil kira hubungan. Okey, dia ambil kira interaksi antara kuasa permintaan dan kuasa penawaran dalam pasaran. Okey, so permintaan dan penawaran ni lah yang sebenarnya menentukan harga pasaran tu. Okey, so permintaan dan penawaran ni, permintaan tu maksudnya demand, penawaran tu maksudnya supply. Demand and supply, permintaan dan penawaran dalam pasaran tu adalah sangat penting. Okey, inilah yang menentukan harga pasaran. Okey, so permintaan tu maksudnya bila ada permintaan daripada masyarakat untuk barang dan perkhidmatan tu. Okay, so bila ada orang nak barang ataupun perkhidmatan tu, pengeluar akan hasilkan barang yang masyarakat tu nak, permintaan daripada masyarakat tu. So pengeluar, apa yang pengeluar tu keluarkan itu adalah supply ataupun penawaran. Okey, penawaran barang tu adalah pengeluaran daripada pengeluar. Okey, so penghasilan barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh pengeluar. Okey, itu namanya penawaran. Okey, penawaran barang dan perkhidmatan. Okey, so permintaan dan penawaran ni adalah penentu kepada harga pasaran. So mekanisme pasaran itulah yang mengatur harga. Mekanisme pasaran itulah yang mengatur harga
menentukan harga dan barang dan perkhidmatan melalui kuasa permintaan dan kuasa penawaran tanpa campur tangan seseorang dalam proses tersebut. Okey, so tanpa campur tangan kerajaan, okey, ataupun orang luar. Siapa je lah tak boleh campur tangan. Semuanya pasaran yang berkuasa. Sebelum ni kita dah tahu, okey, apa kriteria asas. Ada 4 kriteria asas untuk menentukan apa sistem ekonomi yang pakai oleh negara tu. Okey, so 4 kriteria asas tu ialah penentu pertama, pemilikan faktor pengeluaran. Kedua, penentu kehendak. Ketiga, pembuat pilihan. Dan keempat, contoh negara. So, melalui semua kriteria asas ni kita dapat tahu yang negara tu guna sistem ekonomi yang mana. So, daripada 4 kriteria asas ni kita boleh tahu ciri-ciri sesebuah sistem ekonomi. Kita tengok yang pertama. So, ciri-ciri yang pertama ataupun kriteria asas yang pertama iaitu pemilikan faktor pengeluaran. Okey, so daripada pemilikan faktor pengeluaran kita boleh tahu ciri-ciri sistem ekonomi pasaran bebas. So faktor pengeluaran terdiri daripada buruh, modal, tanah usahawan. Okey, kalau ciri-ciri ekonomi pasaran bebas ni maksudnya pihak bukan kerajaan iaitu individu, pihak individu ataupun pengguna. Okey, pihak individu, pihak swasta, semuanya berhak, semuanya bebas memiliki faktor pengeluaran tersebut. Okey, buruh, modal, tanah usahawan, semua boleh memiliki. Lagi satu, individu dan pihak swasta tu bebas untuk guna. Okey, so diorang boleh guna sesuka hati nak guna untuk apa faktor pengeluaran tu. Okey, so diorang bebas untuk guna dan juga pemilikan faktor pengeluaran tu boleh berubah. Maksudnya pemilik tu boleh bertukar nama. Okey, so itulah yang bestnya pasal sistem ekonomi pasaran bebas ni. Lagi satu, memanglah semua orang berhak, okey, semua orang bebas untuk memiliki faktor pengeluaran tu. Semua orang boleh memiliki faktor pengeluaran yang ada dalam negara tu, tapi mesti kena ikut undang-undang. Memang kerajaan tak campur tangan langsung, tapi kena ikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Ciri sistem ekonomi pasaran bebas yang kedua ialah penentu kehendak. Okey, so maksudnya kat sini, okey, ada dua pihak. Okey, dalam penentu kehendak ni kita highlight dua pihak, iaitu pengguna dan juga pengeluar. Pengguna dan pengeluar ni dia berhak untuk membuat apa sahaja keputusan. Okey, so dia berhak untuk membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. So masalah asas ekonomi yang kita belajar sebelum ni ada ABBS, iaitu A tu maksudnya apa yang hendak dikeluarkan, B berapa yang hendak dikeluarkan, B bagaimana hendak dikeluarkan, dan S untuk siapa dikeluarkan. So semua tu adalah masalah asas ekonomi yang perlu diselesaikan. Okey, so untuk selesaikan tu kita kena buat keputusan. So pengguna dan pihak pengeluar berhak untuk buat keputusan. So pengguna ni berhak untuk memilih apa sahaja barang yang diorang nak. Okey, maksudnya pengguna ni dia ada kebebasan untuk memilih. Okey, sebab apa? Sebab diorang ada kuasa. Pengguna ni dia ada kuasa beli. Okey, dia ada kuasa beli ataupun kemampuan, kuasa beli atau kemampuan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Corak permintaan lah yang menentukan corak penawaran. Okey, so remember dekat sini yang penting adalah permintaan dan penawaran. Itu konsep invisible hand ataupun tangan tak nampak. Okey, so permintaan dan penawaran ni penting. Corak permintaan inilah yang menentukan corak peruntukan faktor pengeluaran. Okey, so bila ada permintaan akan wujud penawaran. Bila ada orang nak barang tu, pengeluar akan keluarkan barang tu. Peruntukan faktor pengeluaran tu maksudnya pengeluar tu akan memperuntukkan faktor pengeluaran yang dia ada. Dia akan gunakan faktor pengeluaran yang dia ada untuk dikeluarkan barang dan perkhidmatan, so that dia akan memenuhi permintaan pengguna. Kalau
permintaan daripada masyarakat tu tinggi, so lagi banyaklah barang dan perkhidmatan yang akan dihasilkan, lagi banyaklah faktor pengeluaran yang akan diperuntukkan untuk mengeluarkan barang yang masyarakat tu nak. Okey, so dari segi pengeluar ni, pengeluar pula bebas untuk mengeluarkan apa sahaja barang ataupun perkhidmatan yang diorang nak keluarkan. So terpulang kepada pengeluar tu untuk guna seberapa banyak faktor pengeluaran yang dia ada untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Diorang bebas untuk memperuntukkan faktor pengeluaran, maksudnya diorang bebas untuk gunakan faktor pengeluaran yang diorang ada, okey, untuk bersaing. Okey, so diorang bebas untuk bersaing dengan pengeluar-pengeluar yang lain untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Tujuan utama pengeluar ni hanya satu je. Okey, so pengeluar ni diorang nak dapatkan keuntungan yang maksimum. Faktor pengeluaran itulah yang menyumbang kepada keuntungan sesebuah syarikat. Okey, so faktor pengeluaran inilah yang menyumbang keuntungan kepada pengeluar. So bila pengeluar bebas untuk guna apa sahaja faktor pengeluaran yang dia ada supaya dia boleh bersaing dengan pengeluar yang lain, so that dia boleh memperoleh keuntungan yang maksimum. Okay, so dia bolehlah dapat untung. Okay. So ciri sistem ekonomi pasaran bebas yang ketiga ialah pembuat pilihan. Okay, so sekarang ni pembuat pilihan contohnya macam individu ataupun pengguna. Okay, so individu ni dia bebas untuk beli apa je barang yang dia suka. Dia akan beli barang yang akan memberi kepuasan maksimum kepada dia. Dan juga individu bebas untuk pilih apa pekerjaan yang dia nak. Jenis pekerjaan tu tak kisah. Okay, apa je pekerjaan yang dia rasa dia boleh buat, yang dia minat, dia boleh je ceburi. Pengeluar pula dia boleh memiliki faktor pengeluaran dan dia juga boleh guna faktor pengeluaran yang ada dekat negara dia tu untuk dia mengeluarkan barang dan perkhidmatan, untuk dia menghasilkan barang dan perkhidmatan supaya dia dapat keuntungan yang maksimum. So pengeluar pula dia bebas untuk pilih mana satu kaedah ataupun teknik pengeluaran yang paling cekap. Okay, so dia boleh pilih sama ada dia nak kaedah intensif buruh ke ataupun kaedah intensif modal ke, so terpulang dekat pengeluar tu. So yang pasti kaedah ataupun teknik pengeluaran yang dipilih tu adalah yang boleh meminimumkan, yang boleh reduce kos pengeluaran. Okay, yang boleh minimumkan kos pengeluaran, itulah yang paling baik. Ciri sistem ekonomi pasaran bebas yang keempat ialah contoh negara. So contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas ialah Amerika Syarikat dan juga Hong Kong. Kalau korang tengok dekat dalam buku teks, okay, negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas ialah Amerika Syarikat dengan Hong Kong kan. Hong Kong still mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas. Okay, tapi Amerika Syarikat tak. Tapi Amerika Syarikat dia tak mengamalkan. Okay, dia dah bertukar. Sekarang ni Amerika Syarikat dia mengamalkan sistem ekonomi campuran. Kalau korang tengok ranking, Singapura adalah negara yang paling banyak mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas ni. Sebelum ni Hong Kong yang first. Tapi bila 2020 dia dah tukar. Singapura pula naik. Okay, Singapura dia melintasi Hong Kong. Singapura, Hong Kong, Switzerland, Australia, New Zealand. Tu contohlah contoh-contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas. Singapura ni macam mana dia boleh jadi negara yang paling first kali mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas? Okay, sebab Singapura ni dia punya salah satunya adalah Singapura ni dia mengamalkan dasar ekonomi terbuka tau. Semua negara dekat dunia ni okay, dia boleh buat perdagangan antarabangsa dengan Singapura lah. Singapura juga adalah negara yang bebas rasuah. So that's why lah dia boleh jadi antara negara yang kaya di dunia. Salah satu kelebihan Singapura ni dia ada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Okay, Lee Kuan Yew ni lah yang banyak memacu ekonomi, yang banyak membangunkan ekonomi Singapura. Sebab dia ada polisi kewangan, polisi ekonomi yang kukuh tau. Okay, dari segi teks dekat Singapura rendah. Ekonomi Singapura ni dia lebih
tertumpu kepada ekspor. Okey, dia banyak ekspor barang di keluar negara. Contohnya dari segi barang elektronik, medical. Okey, dia banyak ekspor lah. So, cerita pasal Hong Kong pula. Hong Kong ni pun dia mengamalkan dasar ekonomi terbuka. Okay, so kalau Hong Kong ni dia bergantung kepada perdagangan antarabangsa tau. Dia banyak bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Lepas tu dia tak kenakan sebarang tarif ataupun cukai ke atas barang yang diimport. Okey. Barang yang import yang dia bawa masuk ke dalam negara dia tak ada cukai. Dia tak ada tarif. Dan juga dia punya duty tu hanya dikenakan ke atas 4 jenis barang je, iaitu hard alkohol, metil alkohol, tembakau dan juga minyak. Okey, yang tu je yang kena cukai. Okey, yang kena duty.